سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana memberikan nikmat kesihatan tumpadan, ditambahkan bagi diri kita nikmat iman dan Islam, serta diberikan hidayah dan taufik dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang barakah ini di masjid barakah ini, dan semoga pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan bagi diri kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga dapat kita amalkan menjadi bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in dan seluruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Juga saya kasihi, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, musik pada Masjid Ibn Abbas serta ahli jawatan kuasanya, serta hadirin hadirat muslimin dan muslimat, haji-haji, hajah-hajah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga sentiasa Allah memberikan kekuatan bagi diri kita untuk dapat sama-sama kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Semoga sentiasa mendapat hidayah dan taufik daripada Allah SWT sehinggalah kita membuka nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Tuan dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan sambung pada ayat 67, betul insya-Allah, dalam surah Al-Baqarah. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membacanya, semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, iaitu kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina ataupun lembu betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan ataupun adakah kamu ingin mempermain-mainkan kami? Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang daripada orang-orang yang jahil ataupun bodoh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini menyambung kembali cerita tentang sikap ataupun sifat kepada kaum Bani Israel. Ini antara permulaan sikap Bani Israel yang mana disebutkan suka mempersoalkan tentang, disebutkan peraturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan, terdapat para ulama menyebutkan, pertama kita tengok kepada ayat ni dahulu sebelum kita pergi kepada pendapatnya. Ayat ini juga menceritakan tentang, terdapat perkataan Baqarah di sini. Maka disebutkan oleh para mufassirin dan kebanyakan ahli Quran menyebutkan surah Al-Baqarah adalah datang namanya berdasarkan kisah ini, kisah Baqarah ni. Jadi orang tanya, bukan ke yang selepas pada Nabi Musa, Allah SWT izinkan belah lautan tu, dia orang menyembah lembu. Itu bukan, itu Al-Ijlah. Al-Ijlah itu anak lembu. Jadi lain. Yang ini Baqarah, lembu betina. Jadi
Yang ini disebutkan kisah ini bila mana Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, liqaumihi innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah telah mengarah kamu. Ya'muru maksudnya telah menyuruh kamu ataupun telah memerintahkan kamu semua, an tadhbahu, untuk kamu menyembelih. Dhabiha bermaksud sembelih. Tadhbahu, kamu semua menyembelih. Baqarah, iaitu lembu sapi betina. Dia kata, qalu atattakhiduna huzwa, adakah kamu ni mengambil kami, iaitu mempermain-mainkan kami. Huzwa ni macam mengejek ataupun nak menyindir ataupun mempermain-mainkan, gitulah. Kemudian Nabi Musa pun berdoa, qala a'udzu billah, aku mohon perlindungan dari Allah daripada menjadi di kalangan orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang bodoh. Makanya diceritakan di dalam, maknanya para ulama menyebutkan terdapat perbezaan di antara syariat ataupun peraturan yang telah ditetapkan kepada Bani Israel dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbezaan. Yang disebutkan bahawa orang Bani Israel ni, mula-mula saya baca ayat ni saya agak confused sikit, kenapa Allah SWT ceritakan tentang kisah ni. Dan menarik selepas pada tu, mungkin hari ni tak sempat lah, mungkin nanti Ustaz Jamil akan sambung, saya pun mungkin akan sambung. Dan bila mana mereka ni Allah suruh sembelih lembu, dan kemudian mereka tanya pula, lembu ni macam mana, warna apa, lepas tu macam mana dia punya rupa, dia nak terperinci sangat. Jadi disebutkan bila mana diceritakan tentang kisah ini, maka disebutkan dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Fi Zilalil Quran karangan Syekh Qutb, dia menyatakan bahawa orang Bani Israel ini dia melakukan tawar menawar dengan peraturan Allah SWT. Allah nak cerita tu sebenarnya dia boleh buat tawar menawar dengan peraturan Allah Subhanahu Taala. Itu sebab antara perkara utama yang kita kena lihat dalam kisah ini. Maka disebabkan mereka buat tawar menawar, maka disebutkan sama oleh mufassirin lain, seakan-akan mereka ni nak menunjukkan kehebatan diri mereka. Jadi bila diturunnya sebuah syariat yang begini, bila nanti saya cerita kenapa Allah suruh sembelih lembu tu. Jadi dia kata bila tu Nabi Musa sebut begitu, dia kata bahawa hukum itu macam tak setanjing dengan kebijaksanaan mereka. Macam seakan-akan kami ni lebih bijak daripada ni, kenapa hukum ni macam ni. Nampak? Dia bertanya lagi syariat tersebut. Dan disebutkan hukum itu tak standing dengan kebijaksanaannya ataupun dengan kemuliaannya, maka maknanya disebutkan, dia kata tetapkanlah bagi kami yang lebih berat dan sesuai dengan kehebatan kami ini. Begitu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dia kata apa? Dan sifat inilah maksudnya sifat yang amat dibenci oleh Allah SWT. Bila mana bila mana dia sebut ada tawar menawar dan merasakan syariat itu macam tak sesuai. Jadi dia minta supaya diberatkan lagi dan menjadi sesuai dengan diri dia. Begitu. Na'udzubillah min zalik. Jadi di sini ada disebutkan sebagai sifat, iaitu sifat tinggi diri. Macam ada kibar, iaitu membongkakkan diri, bukan dengan orang tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Dengan Rasul dia sendiri. Bila mana dia bertanya dan bertanya lagi tentang, maksudnya dia berlaku persoalan demi persoalan tentang peraturan telah ataupun arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sentiasa mengajar kita untuk merasakan apa dia kata, merasa rendah diri, tawaduk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah pada surah Al-Baqarah ayat yang terakhir sebelum yang kita baca, yang kita pun selalu baca dalam wirid-wirid kita, yang saya telah jelaskan pada 2 hari lepas. Antara ayat itu adalah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah telah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maksudnya tidak diberatkan bagi kamu sesuatu yang tidak mampu kamu tanggung. Jadi
syariat yang turun kepada umat Muhammad SAW, kesemuanya sesuai dengan maknanya kemampuan dia, dan ia adalah syariat yang mudah diturunkan oleh Allah SWT. Maka kita mendapat keuntungan tersebut. Kerana apa? Kerana Nabi SAW mengajar pada kita untuk tawaduk diri kita. Oleh sebab demikian, sentiasa disuruh supaya merasakan bahawa ibadah kita belum sempurna. Maknanya nak langkau lebih lagi pada tu pun kita dah risau dah. Yang ada ni pun kita rasa kurang sempurna kita buat. Sebab tu bila balik solat, orang kata, kenapa solat? Lepas habis solat kita istighfar. Lebih baik kita ucap alhamdulillah ke terus ke apa. Tak, kita ucap istighfar. Sebab apa? Sebab Nabi kata kullu bani Adam khata. Sentiasa anak Adam ni sentiasa buat kekurangan dan disebutkan kesilapan pada Allah SWT. Jadi dalam solat tu mesti kadang-kadang teringat benda lain ataupun kurang sempurna, seperti mana ibadah yang makna ditetapkan oleh Allah, yang Allah nak khusyuk dalam solat tu. Mungkin kita kurang sempurna, kekurangan kita tambah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Semoga Allah ampunkan kekurangan-kekurangan dan kesilapan kita. Jadi oleh sebab demikian, sentiasa kita mohon pada Allah supaya menetapkan peraturan ni adalah ujian dari Allah SWT. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surah Al-Mulk. Setiap manusia yang hidup, yang terutama dia beriman, mestilah dia akan diuji oleh Allah. Dia akan diuji dengan apa? Di antaranya peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh makan perkara-perkara yang haram. Ada hukum-hukum setiap perkara yang dilakukan. Maka ada restriction, tidak boleh buat ini dan itu. Dan bila mana seorang tu mampu menjalani ujian ini dengan baik, dengan penuh tawaduk pada Allah, maka dia akan diganjarkan dengan pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi sebutkan itu, makanya kita selalu minta pada Allah supaya ujian ataupun sesuatu yang diturunkan oleh Allah, perintah ini, kita buat dan kita mampu dan sesuai dengan kemampuan kita. Sebab tu disebutkan la yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan kemudian kita baca lagi doa-doa selepas pada tu, yang maknanya Rabbana la, maknanya kita minta pada Allah supaya tidak diuji dengan ujian yang berat. Maksudnya apa? Satu syariat kita tak mampu nak buat, maknanya minta pada Allah supaya syariat ni boleh kita buat. Solat kita, zakat kita, segala apa semua ni kita mampu buat, dan Allah meringankan kita untuk melakukannya. Maka tidak seperti mana Bani Israel. Bila Bani Israel mempersoalkan, bertawar-menawar dan merasakan syariat tak sesuai dengan diri mereka, maka Allah memberatkan bagi diri mereka. Kalau saya ungkap balik, tuan-tuan boleh salin. Antaranya dalam surah Al-An'am ayat 146. Tak perlu buka lagi sebab kita pernah buka dah ayat ni. Masa agak singkat, tuan-tuan boleh salin. Dalam ayat ini Allah kata apa? Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat ni bagaimana mereka ini diberatkan tentang makan mereka. Makanan, peraturan makan mereka berat, hukum. Tak boleh makan lemak-lemak haiwan, kecuali yang berada di setengah tempat sahaja. Yang lain semua tak boleh makan. Maknanya apa? Yang lain tu haram, tak boleh masuk dalam mulut mereka. Cuba tuan-tuan bayangkan, susah tu kan, sembelih lembu, sembelih apa ke binatang yang lain yang ada lemak. Kalau kita lemak ni buat sup semua sedap kan, dia tak boleh, haram. Jadi sebab apa? Allah kata dzalika jazainahum, inilah dia hukum dan balasan kepada mereka. Kami berikan pada mereka berat di dalam syariat. Disebabkan apa? Bibaghihim, kerana mereka ni derhaka. Mereka tawar-menawar dan mempersoalkan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna lasadiqun, dan kamilah, maknanya dari Allah ini maha benar. Jadi Allah menyebabkan semikian. Maka oleh sebab itu kita ini disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dalam agama, sehingga kan dalam, tuan boleh tulis dalam bahagian hadis tu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, innad dina yusra. Nabi kata sesungguhnya agama Islam ini agama yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yusra makna Allah mudahkan agama ni.
Contoh solat antara arkannya kena berdiri. Tapi kalau tak mampu boleh duduk. Tak mampu duduk boleh mengiring. Tak boleh baring, tak boleh mengiring, baring saja, gunakan mata untuk solat. Ada rukhsah yang Allah berikan. Kalau solat fardu kena 4 rakaat zuhur. Tetapi kalau kita bermusafir boleh dikasarkan. Ini kelebihan yang Allah berikan. Kenapa Nabi kata inna dina yusra. Agama ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sambung pada hadis itu di bahagian akhir, wal qasdal qasda. Nabi kata wal qasdal qasda. Waw alif lam qaf sadda. Alif lam qaf sadda. Apa maksud dia? Dan sederhanalah kata Nabi SAW. Nescaya kamu akan capai apa? Capai kepada ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ertinya hadis ini? Hadis ini tentu hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nabi diertikan hadis ini dengan diperjelaskan dengan sebuah hadis yang lain. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas pernah berkata bahawa satu ketika ada 3 orang sahabat bertemu dengan Nabi. Bila bertemu dengan Nabi SAW, mereka pun cakap pada Nabi, ya Rasulullah. Yang orang pertama, sahabat pertama dia kata, aku ni orang yang suka solat malam dan tak berhenti solat malam aku. Maknanya aku tak tidur. Lepas isyak tu solat malam sampai bila? Sampailah ke subuh. Yang kedua pula cerita, ya Rasulullah, aku ni puasa dah aku tak buka-buka puasa aku. Contoh baik. Macam mana agaknya? Yang ketiga pula dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak nak menghampiri wanita. Jadi perempuan ni aku tak nak. Jadi tak nak ada dalam kehidupanku buat selama-lamanya. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, di antara manusia akulah yang paling takut kepada Allah. Ni Nabi kata, akulah yang paling bertakwa. Nabi kata, jadi Nabi boleh tahulah tuan-tuan, sebab dia Rasul. Kita tak boleh lah. Aku yang paling takwa, tak boleh tuan. Kita tak tahu macam mana iman kita. Yazid wa yanqus, disebutkan dia bertambah sekejap dia menurun. Oleh sebab itu kita sentiasa islah iman kita, memperbaiki iman dengan hadir ke masjid-masjid Allah, ke tempat-tempat orang-orang soleh seperti masjid-masjid ilmu. Datang tu untuk meningkatkan iman kita, supaya sentiasa dia tidak terus turun dan menurun. Maka meningkat itu, usaha untuk meningkatkan iman adalah pahalanya besar di sisi Allah SWT. Itulah dipanggil sebagai mujahadah. Maka kata Nabi SAW, aku ni juga yang hampir dengan Allah ni, aku juga tidur. Nabi kata, aku salat dan aku juga tidur. Dan kemudian aku berpuasa dan aku juga berbuka puasa. Dan juga Nabi SAW sebut, aku juga berkahwin. Kemudian Nabi kata, faman raghiba an sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tak suka sunnahku, tak suka ikut caraku, dia bukan daripada kalanganku. Allahu Akbar. Jadi sebab itu maksud Nabi kata bersederhana. Dalam ibadah, maksud sederhana tu bukan buat ala kadar, tapi buat mengikut cara Nabi SAW yang sederhana. Tidak ada orang yang puasa tak buka-buka. Tidak ada, Nabi tidak buat solat malam sampai tak tidur-tidur. Dan Nabi tidak buat sampai tidak kahwin dan sebagainya. Semua tu Nabi buat. Yang dikatakan sederhana ini supaya tidak menjadi seperti mana fahaman yang dibuat-buat oleh agama yang lain. Antaranya agama Hinduism dan sebagainya. Adanya satu yang disebutkan sebagai asceticism. Ni dalam bahasa Jawa lah. Asceticism ni maksudnya apa? Lebih dia menahan diri dia daripada keinginan dia, lebih tinggi darjatnya. Disebut sampai ke tahap moksha, nirvana dan sebagainya. Mana apa? Kalau seorang tu dia boleh tahan lapar dia sampai dia mati, itu tandanya dia akan mati dalam keadaan mati yang suci. Jadi macam tu. Islam tak mengajar begitu. Sehingga kan dalam Buddhism sendiri pun dia punya rahib-rahib dia, monk dia tak boleh kahwin. Dia tak boleh bernikah. Dan kalau maknanya itu bukan, kalau dia menikah tu tandanya dia kalah dengan nafsu dia. Tidak, Islam tak mengajar begitu. Islam suruh sunnah Nabi untuk kahwin pula. Jadi nak sebutkan antara syariat yang cukup indah. Dan Islam mengajarkan banyak lagi perkara kesemuanya. Kalau kita menahan lapar, Allah kata apa?
wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau ada makanan kamu tahan juga lapar kamu sehingga kamu sakit perut, gastrik sebagainya, kamu dianggap berdosa. Kerana Allah kata jangan masukkan diri kamu kepada perkara-perkara yang merosakkan diri kamu. Jadi kalau benda tu memudaratkan kita dan kita buat, tu tandanya kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu memudaratkan, makanya syariat ni cukup hebat kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada Bani Israel Allah beratkan. Baik, kita pergi kepada cerita. Apa kisahnya tentang ayat ini? Baik. Bila satu ketika diriwayatkan oleh seorang tabi'in mufassirin yang namanya Muhammad bin Sirrin. Muhammad bin Sirrin ni tuan-tuan dirahmati Allah adalah seorang tabi'in, bapaknya nama Sirrin. Sirrin ni siapa? Sirrin ni adalah pembantu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik siapa? Sayyidina Anas bin Malik adalah disebutkan pembantu kepada Nabi Muhammad SAW. Nampak rapat tu hubungan dia. Jadi bila Sirrin ini, dia juga pembantu pada Anas bin Malik, dan dia telah menikahi dengan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Safiyah. Jadi disebutkan Sirrin mendapat anak yang namanya Muhammad bin Sirrin. Dia namakan dengan nama Nabi. Muhammad bin Sirrin ni dengan panggilan Ibnu Sirrin. Dia ni merupakan seorang yang disebutkan sebagai yang lahir pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, 2 tahun sebelum Sayyidina Uthman maknanya tidak lagi menjadi khalifah. Jadi maksudnya dia lahir zaman tu, dan dia ni juga berguru dengan ramai sahabat Nabi, antaranya disebutkan tabi'in, dan disebutkan antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar. Ini adalah yang berguru dengan dia. Dan disebutkan bahawa Muhammad bin Sirrin ini juga sezaman dengan tabi'in yang lain yang namanya Hasan al-Basri. Dan dia tinggal di mana? Dia tinggal di Basrah, di kawasan Iraq dan sebagainya. Baik tuan-tuan, apa dia cerita? Dia cerita daripada kalangan Bani Israel ni. Satu ketika terdapat seorang laki-laki yang mana dia ni tak boleh dapat anak. Dia tak ada anak. Jadi dia ni telah mengambil anak saudaranya sebagai anak dia. Dia ambil anak saudara, dia jaga anak tersebut. Jadi laki ni pula yang tak ada anak ni, dia kaya raya tuan-tuan. Harta dia cukup banyak. Banyak melimpah-limpah katanya. Jadi dia kata satu ketika dia telah mati dibunuh. Mati dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh anak saudara dia. Jadi selepas dibunuh pada larut malam ketika orang semua tidur dan sebagainya, dia bunuh pakcik dia yang kaya ni. Tujuannya apa? Supaya harta tu nanti sampai terus pada dia. Ni tamak lah ni, sifat tamak. Jadi bila dia bunuh, maka dia letakkan jasad pakcik dia ni ke sebuah rumah orang Bani Israel. Jadi tuan-tuan tahu Bani Israel ni ada 12 kaum pecahan dia. Tahu kan? Sebabkan Nabi Yaqub ada 12 anak. Jadi ada 12 kaum. Jadi selalu berlaku pertelingkahan sebab macam ni lah tuan-tuan. Yang seorang letak pada rumah kaum ni. Jadi esok pagi bila orang buka-buka pintu, tengok ada mayat depan rumah dia. Dan anak saudara ni pun dalam keadaan menangis-nangis, sedih, mencari pakciknya. Dan orang kata, pakcik kamu ada depan rumah ni. Dah jadi apa? Pergaduhan. Jadi yang anak buah ni pun cakap apa? Kamu ni yang bunuh pakcik saya. Kerana nakkan harta dia dan sebagainya. Padahal dia yang nak, tuan-tuan. Jadi nak sebut kata ketika itu berlaku pergaduhan, berlaku kata apa? Berlakulah macam sedikit peperangan. Sehinggalah di kalangan seorang Bani Israel tu yang bercadang. Dia kata apa? Kenapalah kamu ni bergaduh sedangkan di kalangan kita ni ada Rasul. Siapa di zaman tu? Nabi Musa AS. Mana ada riwayat sebut kisah ni bila sebelum terbelahnya lautan. Jadi sebelum lagi mereka disesatkan 40 tahun tu. Jadi ni lambat lagi sebelum tu. Jadi sebab tu disebutkan kisah ni dia tidak mengikut sequence. Tapi tuan-tuan kalau belajar sirah, tuan-tuan boleh tahu kedudukan ni. Jadi nak sebutkan lepas pada tu dia pun dia beritahu pada Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa datang, maka Nabi Musa mohon pada Allah, apakah yang patut aku lakukan? Ni hebat tuan-tuan. Sebab tu orang kalau tanya kita keputusan, kita jangan terus bagi keputusan atas kita je. Minta pada Allah dulu. Macam cara nak minta pada Allah, kita buat solat 2 rakaat, istikharah pada Allah SWT. Istikharah maksudnya apa?
minta Allah tunjuk yang mana yang lebih baik penghujungnya, sebab kita tak tahu penghujungnya macam mana keputusan kita. Kalau kita pilih A ataupun B. Jadi kalau Allah tunjukkan, maknanya Allah berikan kemudahan, Allah lorongkan pada jalan tersebut. Kalau orang-orang soleh, Allah bagi mimpi pada mereka, menunjukkan jalan tersebut, dan insya-Allah penghujungnya penghujung yang baik. Kalaupun tidak baik, selepas pada tu akan datang juga kebaikan. Nak sebutkan kata istikharah tu kehebatannya. Maka Nabi Musa ni minta pada Allah, tunjukkan macam mana cara ni, istikharah pada Allah, macam mana nak buat ni. Maka Allah pun telah menyuruh untuk menyembelih seekor lembu betina. Pelik dah syariat tu. Jadi sebenarnya dia adalah ujian kepada Bani Israel. Nak tengok mereka ni macam mana keadaan dia. Sebab Allah ini, Allah Maha bijaksana tuan-tuan. Dan sebab itulah Allah uji, dan Allah letakkan kisah ini pada kita supaya kita berfikir tuan-tuan. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu taala. Maka disebutkan lepas pada tu Nabi Musa pun kata demikian. Bila dia cakap macam tu, maka mereka pun bertanya dan bertanya. Dikatakan oleh seorang mufassirin yang bernama Ubaid As-Salmani. Ubaid As-Salmani ini dia zaman tabi'in tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata seandainya kalaulah mereka ni tak keras kepala. Maksudnya apa? Tak rasa keras kepala untuk apa? Untuk terus ikut je. Maksudnya Nabi Musa kata Baqarah, cari je Baqarah mana-mana sembelih je. Jadi tentu cukup bagi mereka apa saja lembu betina yang lain. Maksudnya apa? Lembu betina lain pun boleh, ambil saja sembelih, selesai masalah. Tapi sebab mereka tanya dan esok nanti mungkin nanti boleh diterangkan tentang apakah soalan-soalan mereka kepada Nabi Musa. Disebabkan mereka tanya dan mereka memperberatkan diri mereka, atau mempersulitkan diri mereka dengan arahan tersebut, maka Allah SWT pun mempersulitkan bagi mereka. Lagi tanya, lagi susah. Lagi tanya, lagi susah. Bila akhirnya dia cari lembu yang Allah bila dia tanya, lembu yang macam mana, warna macam mana, macam ni. Bila akhirnya Allah turunkan, maknanya arahan demi arahan yang lebih menyusahkan mereka untuk cari. Akhirnya mereka pun cari dan cari di tempat yang jauh. Jumpalah dengan seorang pemilik. Yang pemilik tersebut disebutkan seorang anak yatim. Dan anak yatim ni cuma ada tu je harta dia. Jadi tuan-tuan bayangkan, dia kata apa? Kalau kau nak lembu ni boleh, tapi syarat dia kau kena bagi emas yang boleh diletakkan di atas seluruh kulit-kulit lembu ni. Jadi kalau kulit lembu ni sembelih, bentang kulit tu, aku nak emas penuh atas tu. Tuan-tuan bayangkan berat tak syarat ni? Allah, berat. Sebab apa? Lagi susah. Makin dia tanya makin susah. Kerana apa? Mereka keras kepala dan mempersoalkan dan tawar-menawar ke arahan Allah. Maka Allah bagi susah pada mereka. Jadi sebab tu bila mereka pun dah dapat lembu tu, mereka sembelih. Bila sembelih sahaja lembu tersebut, dan terpaksa mengumpulkan harta yang banyak sedemikian. Dan kemudian disebutkan disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memukul mayat tadi tu, mayat laki yang mati tadi kalangan Bani Israel kaya tu, dengan bahagian tubuh kepada lembu tu. Jadi dia ambil sebahagian tubuh, wallahu alam bahagian mana, tapi dia ambil dan kemudian dipukul ke atas mayat tersebut. Maka bangkitlah mayat tu. Mayat tu bangun balik daripada mati. Dan kemudian ditanya kepadanya, siapa yang bunuh kamu? Maka dia terus tunjuk, ni anak buah aku yang bunuh aku. Baru dia orang tahu bahawa inilah orang yang bunuh dia sebab nakkan harta dia. Maka oleh sebab demikian, mereka pun telah pun, maknanya lepas pada dia tunjuk tu, terus dia mati balik. Jadi selepas pada tu, maka ni dikhabarkan bahawa anak buah dia tidak mendapat satu pun harta dia. Harta dia sikit pun tidak dapat. Dan sejak itulah sesiapa yang membunuh tidak berhak mendapat warisan daripada orang yang dibunuhnya. Wallahu a'lam. Jadi itulah bahagian yang disebutkan kisahnya. Dan untuk akhir sekali, makanya untuk mendapatkan ibrah bagi diri kita, disebutkan 3 perkara yang Bani Israel telah buat dalam kisah ini yang kita semua kena jauhkan. Iaitu pertama, mengambil hukum Allah dengan logik akal. Na'udzubillah min zalik. Peraturan Allah diambil dengan logik akal dia. Kenapa kena lembu? Kenapa kena macam ni? Kenapa kena macam ni? Ditanyakan dulu, adakah sesuai dengan kesihatan dia, dengan manfaat dia?
Contoh tuan-tuan, guru saya pernah marah saya bila saya kata apa? Dia kata kena lepas habis makan, Nabi sunnahnya kita apa? Kita isap jari kita. Jadi kenapa? Guru ni cakap. Saya pun jawab, kerana dari sudut kajian sains, kita isap jari ni dapat ada enzim. Enzim ini menyebabkan kita mudah, makanan kita mudah hadam dan sebagainya, tak jadi sakit perut sebagainya. Dia kata, dia macam nak marah sikit. Dia kata apa? Dia kata, kamu jangan ambil sunnah dengan sains. Kamu ambil syariat dan sunnah dan ajaran Islam ini dengan yang telah ditetapkan kerana pasti ada kebaikan. Jangan ambil yang tu dulu baru kamu nak amal. Jangan. Ambil dahulu itu sebagai peraturannya. Buat dahulu, insya-Allah kemudian akan datang kebaikan bagi diri kamu. Jadi itu maksudnya. Dia kata apa? Jangan, maksudnya okey, solat. Kenapa nak solat? Sebab solat ni ada, memang betul tuan-tuan, dia sudut kesihatan. Dia menenangkan kita, dia buat kajian. Seorang profesor yang orang Cina tuan-tuan, dia buat kajian tentang solat. Solat memang menenangkan. Solat ni pergerakan dia cukup cantik, lebih hebat daripada apa tai chi sebut kan. Maknanya apa? Solat dah ada kemanfaat dia. Tapi bukan itu yang kita lihat dulu sebagai orang beriman. Kita melihat syariat itu dahulu. Dan tidak perlu melihat, maksudnya apa? Seperti mana kita sebutkan pada surah Baqarah. Sebab tu ayat akhir Baqarah ni cukup hebat tuan-tuan. Tuan-tuan baca, hayati betul-betul. Kata apa? Dia kata pada sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat pada Allah SWT tanpa ada persoalan. Makanya disebutkan kita buat tu kenapa? Kerana adanya syariat itu dalam agama, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak salah untuk mengkaji sains dan kebaikan daripadanya, tetapi bukan sebab itu kita melakukannya, tapi kita melakukannya untuk dan kerana telah diajarkan oleh Nabi SAW dan telah disuruh oleh Allah SWT di dalam syariat agamanya. Yang kedua, mereka ni menganggap Rasul mereka mempermainkan mereka. Allah sebut dalam surah An-Najm, tak sempat buka ayat 3 dan ayat 4. Dalam surah An-Najm Allah SWT sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mereka sempat lagi nak kata, nak berprasangka bahawa Rasul mereka mempermainkan mereka. Na'udzubillah min zalik. Sempat lagi. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, Rasul ni Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Mereka tidak akan cakap mengikut nafsu mereka. In huwa illa wahyun, kecuali apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Oleh sebab demikian, kata-kata Nabi SAW yang sahih menjadi hadis sahih dan menjadi hukum di dalam agama. Dan oleh sebab yang demikian, apa saja yang telah disebutkan oleh Nabi daripada surah, sirah dan sarirah, daripada sirah Nabi, daripada diamnya Nabi, kesemuanya itu ada hukum hakam di dalam agama. Dan disebutkan ini juga sebagai yang tidak diwajibkan menjadi sunnah. Dan sunnah itu adalah keutamaan dalam setiap perkara kita lakukan. Contoh nak makan ini harus hukumnya, tetapi diangkat darjat menjadi sunnah berpahala besar bila mana digunakan, mana diamalkan sunnah-sunnah Nabi ketika makan. Doa mula dengan kanan. Nabi kata, ya ghulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Mulakan dengan nama Allah, bismillah. Kemudian kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan yang dekat dengan kamu. Jadi kalau buat tu dengan niat sunnah, akan terangkat darjat perkara tersebut daripada harus menjadi sunnah dan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi yang ketiga, orang Bani Israel merasakan peraturan tidak setanding dengan kemuliaan mereka dan mempersoalkan arahan Rasul dan Allah SWT. Oleh sebab demikian, jangan kita menjadi seperti mereka yang mempersoalkan tentang hukum. Hukum ini tidak sesuai, hukum ini sudah luput. Na'udzubillah min zalik. Astaghfirullah. Jauh diri kita daripada menyebut-sebut, kerana itulah yang disebutkan oleh Bani Israel, dan itulah yang Allah nak kita tahu supaya tidak berlaku pada diri kita. Maka apa yang tertulis dalam Quran perlu diyakini, bukan sekadar 99.9%, tetapi diyakini dan diamalkan dengan 100% atau lebih dari 100%. Dan mudah-mudahan dengan keadaan semikian, dengan kita mengikutinya dan berusaha untuk mengamalkannya, semoga Allah SWT melimpahkan bagi diri kita barakah, diberikan kita kesejahteraan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Yang baik daripada Allah SWT, sekiranya kesilapan ataupun kekhilafan, saya mohon maaf kepada tuan-tuan, kepada rahmat Allah. Berilah teguran pada saya perkara ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak mampu kami bendung, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk, jauhkanlah kami daripada doa-doa yang tidak mustajabkan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan untuk memahami agamamu, berikanlah kami kemudahan untuk memahami Al-Quranmu, dan berikanlah kami kemudahan untuk beramal dengannya, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah bantuan kepada umat Islam di Palestin, bebaskanlah Palestin dan bebaskanlah kami daripada cengkaman orang-orang yang musuhimu, dan jadikanlah kami orang-orang yang berjaya dan mendapat redha-Mu di dunia dan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.